Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Malam ini kami bersiaran secara langsung dari Kuantan Pahang sempena program Ramah Mesra SMB yang sedang berlangsung di Kuantan City Mall Kuantan Pahang bermula hari ini hingga 10 malam esok. Jadi kalau anda orang kata ada masa free, lapang, jomlah jumpa hashtag tim ASMB untuk menyemak sebarang maklumat berkenaan dengan akaun ASMB anda. Nak tanya berkaitan dengan pelaburan, resiko pelaburan dan pelbagai lagi maklumat berkaitan dengan pelaburan. Dan kami akan berada di sini hari ini dan esok sehingga pukul 10 malam. Dan diingatkan kepada pengunjung-pengunjung yang baru saja sampai ataupun kepada penonton-penonton yang sedang menonton di FB Live kami, kita nak habaq mai, esok kita ada artis jemputan yang akan menghiburkan anda semua. So, sekiranya esok free, datanglah ke sini pada pukul 3 petang. Kita ada artis tanah air yang akan menghiburkan anda semua. Pertama kita ada Joey PPR. Dan mai kedua kita ada Baguio daripada Dharma Sutra. Yes. Okey, sambil berhibur, sambillah kita melabur dan kena menyimpan supaya orang kata duit itu jangan silap melabur mai, nanti takut lebur pula mai. Melebur. Ya. Silap labur, melebur. Ya, betul tu mai. Gitu. Baiklah, kita kembali lagi. Kita kembali kepada sesi Sembang-Sembang ASNB malam ini di mana kita akan membincangkan dan mengupas topik berkaitan pembiayaan ASB atau lebih dikenali ASB Financing. Okey? Sambil-sambil anda bersantai di rumah tu, jom dengarkan penjelasan mengapa dan bagaimana ASB Financing boleh membantu dan membina tabungan kukuh berdasarkan kemampuan. Okey, untuk menjelaskan topik ni lebih lanjut, pada malam ini iaitu pembiayaan ASB, apa yang perlu anda tahu, kita akan bersama seorang rakan sekerja Amanah Saham Nasional Berhad yang berpengalaman luas tentang ASB Financing iaitu Encik Muhammad Hilal bin Abdul Karim, Regional Head Amanah Saham Nasional Berhad di Pantai Timur. Selamat datang Encik Hilal, apa khabar? Selamat datang Hilal, apa khabar? Alhamdulillah Riz, thank you so much. Koho comel, koho handsome laka. Ya, ni orang Pantai Timur. Orang Kita Pantai pun Timur. nak kecek Pantai Timur jugalah. Kecek Pantai Timur, tapi takut kita punya pelabur tak faham pula ke ASB tu. Iya, betul. Okey, baiklah Encik Hilal. Sebelum kita bercerita mengenai lebih lanjut lagi berkaitan dengan ASB Financing dan seelok-eloknya kita orang kata memberi pencerahan yang sempurna untuk pengunjung kita dan juga untuk penonton-penonton yang sedang menonton secara live ni, apakah itu ASB, apakah itu ASB Financing, adakah pinjaman ni seperti macam kita nak pinjam kereta ke, nak pinjam rumah ke, boleh jual ke, tak boleh jual ke. Pertama kita nak Encik Hilal terangkan secara ringkas dan padat apa itu ASB, apa itu ASB Financing. Silakan. Okey, terima kasih untuk soalan yang pertama ni. Tapi sebelum saya jawab soalan Encik Riz, sebelum kita sama-sama dengar apa dia ASB, apa dia ASB Financing, saya nak ucapkan sekali lagi lah bagi pihak Amanah Saham Nasional Berhad, Pantai Timur, East Coast Region. Selamat datang pada godong-godong kita, orang Kuantan, apa khabar semua? Selamat datang, apa khabar semua? Jadi soalan Encik Riz tadi, dia tanya, apa dia sebenarnya ASB ni, apa sebenarnya dia ASB Financing ni ataupun ASBF, apa beza dia? Alright. Mula-mula sekali biar saya terangkan dulu apakah yang sebenarnya dimaksudkan dengan ASB. ASB ni dia ialah satu kaedah simpanan dalam bentuk pelaburan yang disediakan oleh pihak Amanah Saham Nasional Berhad, dan dia ada dua kaedah sebenarnya untuk buat simpanan ni tadi. Sama ada melalui secara tunai ataupun melalui secara pembiayaan. Dan bila kita cerita pasal pembiayaan, barulah masuk dia title ASBF ataupun sebenarnya dia punya nama penuh ialah ASB Financing. Now, bila kita kata dia ASB Financing, maksudnya dia adalah satu bentuk pembiayaan yang disediakan oleh bank-bank yang telah dilantik oleh Amanah Saham Nasional Berhad. Contoh dia apa Kak Aimai? Maybank, CIMB, kita ada CIMB, RHB, right, betul. Dan sebenarnya banyak lagi. Especially ejen-ejen yang ada 10 ejen bank yang dilantik oleh pihak Amanah Saham Nasional Berhad. Dan bila kita kata pembiayaan, sudah tentulah
dia ada bayaran ansuran secara bentuk bulanan. Now, kita tahu juga untuk ASB ni limit yang dibenarkan untuk kita buat pelaburan nyaris RM200,000. Betul, RM200,000 saja. RM200,000 saja kan? Itu dalam bentuk pelaburan tunai. Tapi kalau dalam bentuk pembayaran ataupun dalam bentuk pembiayaan macam mana? Samalah juga. Sama RM200,000 juga. RM200,000 juga. RM200,000 Jadi juga. katalah sekarang ni orang tu dah ada dah simpanan ASB sebanyak RM100,000. Mai, saya tanya. Berapa banyak lagi dia boleh buat pembiayaan? Lagi RM100,000. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita nak tengok pembiayaannya dalam bentuk ASB ni adalah daripada bank-bank. Sebagai contoh, saya nak bagi contoh biar semua senang faham. Katalah sekarang ni Riz nak beli kereta Porsche. Ya. Porsche, betul ke sebutannya? Porsche ke Porsche? Porsche, alright. Porsche katalah. Kereta AP RM100,000. Katalah kan. Jadi sekarang ni tak cukup duit. Jadi nak beli, Riz nak buat macam mana? Kita ada kata Maybank sediakan pembiayaan kereta auto untuk beli kereta Porsche. RM100,000. Jadi Riz pun pergi ke Maybank untuk pergi beli, buat pinjaman untuk beli kereta ni tadi. Samalah juga macam kita buat pembiayaan ataupun pelaburan di dalam ASB tetapi dengan menggunakan pembiayaan daripada pihak bank ni tadi. Jadi Riz pun pergilah berjalan, pergi ke Maybank, pergi ke SMB Bank, pergi ke RHB Bank untuk buat pembiayaan ni tadi. Mohonlah apa semua dan bila dah lulus bayar bulan-bulan. Tapi kalau buat tunai macam mana? Kalau buat pelaburan tunai tak perlu dah kita nak bayar bulan-bulan. Atas kita nak masuk berapa pula pelaburan. Kalau nak masuk hari-hari pun boleh. Tunai nak masuk hari-hari pun boleh. Boleh. Boleh pergi sama ada dekat cawangan Amanah Saham Nasional Berhad yang terdekat ataupun boleh pergi dekat ejen kita. Ada 11 ejen Melaka. Termasuklah pejabat pos. Mana-mana ada pejabat pos. Mana-mana boleh buat, Mai. Mana-mana boleh. Okey. Okey, Mai. Ringkas dan padat tu, Mai. Apa itu ASB, apa itu ASB Financing. Kita harap pengunjung-pengunjung di Kuantan City Mall dan juga kepada penonton yang baru saja menonton sesi live sembang-sembang di FB kita, dah dapat tangkap dah apa itu ASB, apa itu ASB Financing. Okey, Mai. Kita teruskan dengan soalan berikutnya, Mai. Soalan kedua. Jadi sebenarnya siapa yang mengambil ASB Financing ni sebenarnya meminjam untuk melabur dalam ASB. Okey, ansuran bulanan yang dia bayar tu ialah bayar kepada bank, bukan masuk dalam ASB. Sebab penting tau benda ni. Kadang-kadang dia ingat dia bayar bulan-bulan tu masuk ASB. Tak, dia bayar ansuran kepada bank. So perlu dan penting untuk anda pastikan betul-betul sama ada anda simpan sendiri atau anda membuat ASB Financing sebab keduanya ada perbezaan yang ketara. Okey, Encik Hilal, katakanlah saya pergi ke bank. Bagaimana saya nak pastikan yang saya sedang membuka akaun ASB bukannya mengambil ASB Financing? Berdasarkan pengalaman saya turun padang kan, sebenarnya ramai tau yang keliru tentang ni. Macam mana nak bezakan tu? Alright, terima kasih Puan Mai. Jadi soalan Puan Mai ni tadi simple je. Macam mana kita nak tahu bila kita pergi melangkah masuk ke dalam bank tu, adakah yang kita buat transaksi tu sama ada buat pelaburan ASB tunai ataupun kita buat pelaburan ASB secara pembiayaan. Now, bila kita buat pelaburan tunai ASB, cara buka akaun sangat mudah. Sangat mudah. Kita pergi cakap saya nak buka akaun ASB lah puan, kan? Jadi sepatutnya pegawai yang bertugas bagi saja akaun, bagi saja borang dan dokumen yang diperlukan cuma IC je. Salinan IC saja. IC saja. Yes. Kemudian dia isi borang tu tadi, deposit RM10 saja kalau pelaburan over the counter. Tapi berbeza kalau dia buat pelaburan melalui pembiayaan. Riz, samalah kalau macam Riz pergi nak buat hutang rumah. Contoh banyak benda nak kena buat. Betul, nak kena submit. First kali dia nak kira DSR dulu. Tengok gaji dia cukup ke tak. Betul. Dia kira dulu komitmen yang sedia ada, campur dengan komitmen baru nak beli rumah ni, lepas ke tak lepas? Payslip, dia minta payslip. Minta payslip. Betul. Jadi sekarang ni kalau dia datang bank, dia kata nak buat pelaburan
tapi datang isi banyak borang, lepas tu kata kena tunggu dulu permohonan, kena tunggu dulu kelulusan. Itu maksudnya dia sedang dalam proses untuk mohon pembiayaan ASB. Jadi nak tahu, kalau nak tahu beza dia senang je. Kalau dengan melalui pelaburan tunai, dia isi borang, masuk RM10, jalan. Tapi kalaulah dia kena isi borang itu, borang ini, submit borang, kena tunggu kelulusan. Yang itu sebenarnya dia sedang dalam proses untuk memohon pembiayaan ASB. Okey, baiklah. Dia harap semua pengunjung dan juga penonton dah faham bila nak melangkah saja ke bank tu untuk buka akaun ASB macam Cik Hilal cakap tadi, mudah saja, perlukan IC dan permulaan modal sebanyak RM10 sahaja. Sekiranya anda berada di bank, anda terpaksa memberi few dokumen seperti payslip, kemungkinan besar anda dalam tak sedar anda tengah memohon untuk apply ASB financing. Tetapi jangan risau, ejen-ejen kita akan membantu anda sebelum dia nak apply, nak offer you ASB financing ni, dia dah tanya siap-siap dah kemampuan you, apakah kelebihan-kelebihannya. Dan mungkin anda bila pergi di bank, bank dah tunjuk ASB financing ni, mungkin anda tak faham. Tapi jangan risau, pada malam ni kita akan tanya kepada pakar kita. Untuk soalan seterusnya adalah, okey, baiklah Cik Hilal. Simpan sendiri ataupun simpan ASB financing. Ini adalah soalan famous yang semua orang nak tahu. Orang kata, untung ke tak ASB financing ni? Untung ke tak? Bolehkah saya mengembangkan modal untuk buat ASB financing? Ataupun tak payahlah buat ASB financing, simpan biasa pun boleh. So, apa pandangan Cik Hilal? Minta tolong jelaskan. Okey, good question. Memang soalan ni ditanya-tanya. Semua orang pun duk mikir, macam nak pangkah mana? Balik mengundi ke? Balik mengundi. Sekarang ni orang duk gaduh pun nak pangkah mana. Jadi sekarang ni kalau kita dalam sesi malam ni duk fikir, nak pangkah pelaburan secara tunai ke ataupun nak pangkah pelaburan secara financing. Alright. Now, kalaulah kita buat pelaburan secara tunai dan pelaburan secara pembiayaan, sebenarnya kedua-dua kaedah ni bagus. Alright. Kedua-dua kaedah ni bagus. Ada peluang untuk kita kembangkan modal kita. Maksudnya, bila kita kata kembangkan modal tu tadi, asas pelaburan kita tu tadi, boleh kita kembangkan. Tapi kena-kena kaedah dan strategi yang betul. Nah, sebagai contoh, kalaulah kita buat pelaburan melalui kaedah pelaburan tunai, kalau kita nak kembangkan modal tu, engkau masuk sekali RM100, lepas tu kau duduk diam, tak berkembang lah. Dia berkembang. Tapi berkembang dia macam slow lah sikit. Kembang kucuk sikit-sikit je lah. Sikit je. Pasal dah modal RM100. Memanglah tak banyak dia punya kembangnya. Jadi sekarang ni, kalau buat pelaburan secara tunai untuk kembangkan modal tu tadi dengan banyak, maka kita terpaksa bukan terpaksa, kita mesti disiplinkan diri kita, buat pelaburan secara ansuran bulan-bulan letak. Mampu berapa? Saya cuma mampu Encik Hilal buat pelaburan RM50 ialah setiap bulan. Buat. Investlah RM50 setiap bulan, tak ada masalah. Tapi kalau katalah lepas tahun lepas tu gaji naik RM100, tambahlah sikit. Janganlah duduk RM50. Itu strategi kalau nak buat pelaburan secara tunai. Okey. Tapi Riz, kalau kita nak buat pelaburan secara pembiayaan pun kena tengok juga. Yang pertama sekali kena tengok kemampuan kita dulu. Kemampuan. Pertama sekali penonton ingat tulis. Kemampuan. Okey, lepas tu Encik Hilal kata kemampuan. Kita nak bagi tip-tip ke pengunjung-pengunjung kita datang ni. Nombor 2 kita kena tengok kadar faedah. Okey. Alright. Kemampuan, kadar faedah. Alright. Dan nombor 3 yang kita kena pastikan, yang kita kena tengok betul-betul ialah mula-mula tadi apa? Kemampuan. Nombor 2 kadar faedah. Betul. Yang terakhir ialah tempoh kita punya bayaran tu tadi. Okey. Apa pasal nak tengok tiga-tiga benda ni tadi? Apa kaitan dia kan? Nombor 1 tadi kenapa saya kata kemampuan? Pasal apa? Kalau engkau mampu bayar cuma bulan-bulan RM100 je, tetapi kita pergi buat investment ataupun kita buat pinjaman yang terpaksa membuatkan kita bayar bulan-bulan RM200, boleh ke Mai? Tak boleh. Merosakkan aliran tunai kita. Sebab tu kita kata, you got to look at your capability dulu. Kemampuan kita untuk bayar bulan-bulan. Nombor 2, kenapa kena tengok kadar faedah? Pasal bukan semua bank, bukan semua ejen bagi kadar faedah yang sama. Ada setengah-setengah bank ni, dia boleh bagi kadar faedah yang lebih rendah daripada bank-bank yang lain. So, you shop around first.
kerana kadar faedah adalah kos kepada pelaburan ni tadi. Dia adalah kos kepada pelaburan yang kita buat ni tadi. Kalau kita berniaga, Mai, kalau kita berniaga, Riz, kita nak kos tinggi ke nak kos rendah? Kos rendah lah, nak untung lebih sikit kan, betul? Bila kos rendah lagi, banyak untung kita. Betul. That's why you go and shop around first. Kita tengok, kita tengok interest ataupun kadar faedah mana yang rendah. Itu nombor 2. Dan nombor 3, kenapa saya kata tempoh? Pasal objektif kita sebenarnya selain daripada untuk mengembangkan pelaburan, untuk menambahkan kita punya wealth, kekayaan, kita nak pastikan aliran tunai kita tidak terjejas. Betul tak? Betul, aliran betul. tunai kita tidak terjejas. Betul. Aliran tunai ni maksudnya bulan-bulan kemampuan kita nak bagi anak makan, nak bayar sewa rumah, kita nak berfoya-foya. Penting oh. Dia seorang muda. Betul. Dia kena berfoya-foya lebih sikit. Nak berfoya-foya, kalau mengganggu berfoya-foya aku, tak nak bayar banyak. Tapi dengan cara kita menarik lebih panjang kita punya tempoh, maka kita akan dapat bayaran yang lebih kurang. Jadi dia tidak ganggu aliran tunai kita. Dia tak merosakkan apa-apa, tak ada berlaku disruption dalam financial management kita. Dia cuma untuk membantu kita menambah ataupun mengurangkan kita punya bayaran bulanan supaya tidak disrupt kita punya aliran tunai bulan-bulan. Ya, betul Cik Ilan. Okey. Macam saya saya ni kalau saya simpan cash ni, saya ni seorang yang tak berdisiplin. Simpan, keluar korek balik. Simpan, korek balik. So Biasa. saya prefer untuk ada ASB financing. Tapi sekiranya lah saya ambil ASB financing Alright. apakah perkara yang perlu saya beri perhatian untuk pastikan pembiayaan saya tu memberi manfaat yang sepenuhnya untuk katakanlah untuk saya bersara di hari tua atau untuk guna semasa kecemasan nanti. Macam mana? Jadi sebenarnya Mai, kalau saya jelaskan macam tadi kan, kita nampak dah sebenarnya kalaulah kita ni boleh melabur dalam ASB secara tunai dalam RM200,000. Ya, Tapi betul. ada ura-ura dalam bajet kita yang sebelum ni ada menyatakan macam mana? Dia akan naikkan ke Naikkan. RM300,000. Tapi itu depends pada siapa yang menang nanti Bukan hanya bergantung, bajet bergantung saja. bajet. Bajet Betul, saja. betul. Jadi sekarang ni bila kita nak buat pembayaran ataupun kita nak buat tu tadi, kita kena tengok, kita kena tengok strategi kita dalam pelaburan tu tadi. Now, kita tak nak macam ni. Bila kita buat pelaburan, kita nak pastikan kita akan dapat faedah daripada pelaburan kita tu tadi. Betul. Sebab tu, dalam kita punya pelaburan, ada satu kaedah dia panggil compounding effect. Ya. Ataupun, apa dia panggil dalam bahasa Melayunya, Riz? Kuasa pengkompaunan. Ya, ambil kau. Kuasa pengkompaunan, compounding effect. Ya. Dalam kaedah itu, Mai, kalau Mai kata tadi, Mai kata macam mana Mai akan dapat betul-betul faedah daripada pelaburan tu tadi, Mai kena tengok compounding effect tu tadi, Mai. Kalaulah kita ganggu compounding effect tu tadi, maka dia akan merosakkan ataupun mengganggu kita punya pertumbuhan pelaburan. Sekarang contoh. Mai buat pelaburan sebanyak RM100,000. Alright? Melalui pembiayaan contohnya. Tetapi bila setiap tahun Mai dapat dividen tu tadi Mai gunakan untuk buat pembayaran bulanan. Apa yang berlaku ialah dividen tu tadi telah menyebabkan pertumbuhan untuk modal yang kita buat awal-awal tu tadi terganggulah. Bayangkan pokok baru nak tumbuh, kita bajet pokok ni besar esok, buah durian ni kita nak makan waktu dia matang, baru tumbuh orang kata putik. Baru tumbuh putik. Kalau kat Pahang ni durian king Musang King. Musang King tu baru tumbuh putik, engkau pun dah ambil. Jadi mengganggu tak kita punya target. Jadi sebab tu saya kata antara benda yang Mai kena tengok salah satunya ialah jangan ganggu dividen tu tadi. Supaya at the end of the day, target kita, katalah kita target selepas 10 tahun dengan capital 100,000 ni tadi boleh jadi 200,000 contoh, tapi asal kita ambil dividen, asal dapat dividen kita ambil, asal dapat dividen kita pun ambil. Untuk apa? Untuk bayar bulan-bulan contohnya. Maka dia dah ganggu. So at the end of the day, instead of you get a full benefit of what you invest, you can only maybe get 1/3 sahaja. Jadi kalaulah saya offer pada Mai 1/3 dengan 3/3, Mai nak ambil yang mana?
3/3. 3/3. Nah, matematik. Tiga. Apalah pula. Alright, Mai. Thank you so much. Okey, baiklah. Dah jelas apabila buat SB financing tu dapat dividen tu jangan usik, jangan keluarkan dividen tu supaya anda boleh membesarkan lagi modal anda. Okey, dalam keadaan kita nak membesarkan modal, of course benda yang sentiasa kita ambil berat adalah OPR ataupun kenaikan kadar faedah. Tahun ni saja dah a few time naik. 4 kali. 4 kali dah naik. Mungkin ada pelabur kita macam Riz sendiri, masa tu bila buat SB loan 200,000, pembayaran tak sampai 800. Okey. Dah naik dah jadi 800. Dah naik 800.5. Okey. So, soalan kat sini, okey. Dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu, inflasi pun meningkat dan OPR juga dijangka meningkat, adakah mengambil ASBF ni adalah pada waktu yang tepat sekarang ni? Apakah pandangan Cik Hilal? Sebab semua orang nak tahu elok ke tak elok ambil sekarang? Okey. Soalan yang agak tricky sikit kita nak jawab. Pasal bila kita bilang kewangan ni, dia punya jawapan banyak bergantung kepada keadaan. Sebab itulah kalau tanya orang besar-besar, macam mana Datuk gini-gini? Bergantung. So untuk menjawab soalan Riz ni tadi, jawab soalan Riz kata, adakah ini waktu yang tepat untuk kita ambil ASB financing dengan keadaan OPR yang naiklah, interest naiklah, apa semua. Betul tak Riz? Betul, Okey. betul. Jadi jawapan saya macam ni. Dia bergantung. Dia bergantung. Bergantung kepada cara macam mana kita ambil ataupun kita buat strategi pelaburan kita tadi. Riz, ingat tak tadi? Mula-mula Riz tanya saya satu soalan tadi kan? Betul. Maksudnya, 3 benda yang sepatut kita tengok mula-mula. Apa nombor 1 tadi saya cakap? Kemampuan. Right. Jadi sebenarnya sebelum kita ambil pelaburan untuk buat ASB financing ni tadi, melalui pembiayaan ni tadi, cuba tengok kemampuan kita dulu. Tengok kemampuan kita dulu. Jangan kita gunakan strategi menggunakan dividen untuk buat pembayaran bulanan. I think that is not a good strategy to use because kita ambil baja, kita ambil buah untuk buat jadi baja. Faham tak? Betul, betul. Pokok tu naik, bila dah ada buah, you ambil buah tu, you tak makan buah tu. Apa yang buat dengan buah tu? You buat jadi baja. Betul. Itu analogi dia lah. Betul. You ambil buah, you buat jadi baja. Ambil buah, you buat jadi baja, you tak rasa, you tak makan pun tadi buah tu tadi. Betul. So, memang pokok tu bertumbuh tapi dengan menggunakan buah sebagai baja. So, dalam konsep ataupun dalam benda yang analogi yang saya nak cerita ni tadi, maksud dia bila kita buat pembiayaan ASB, kita kena tengok kemampuan kita dulu. Jangan kita termakan dengan orang kata apa? Nak kata pujukan ke nak kata cadangan. Janganlah kita termakan bulat-bulat dengan cadangan daripada orang-orang lain. Kata, kau buat 200,000, tak apa. Nanti bila tahun pertama kau bayar bulan-bulan. Kau bayar bulan tahun pertama saja. Betul. Tahun pertama bayar semua, Betul. dapat dividen, keluarkan Rolling bayar balik. balik. Rolling. Rolling. Jadi sekarang ni, yang rasa tak betul, yang rasa macam terbeban, pasal dia menggunakan kaedah ni tadi. Tapi Riz, kalau dia ambil ASB financing ni tadi, dengan kemampuan dia, dia tak akan rasa terbeban. Pasal dia tahu, aku mampu setakat ni dan aku akan mampu sampai bila-bila. Betul. Kalaulah dia naik, pasal bila OPR naik, OPR ni overnight per rate dan dia akan menjejaskan base lending rate. Ni kalau yang mana tak tahu lah. Base lending rate ni lah yang digunakan oleh pihak bank untuk meletakkan harga dalam pinjaman dia dan menjadi kos. Jadi kalaulah kita menggunakan kemampuan diri kita untuk buat bayaran bulanan tadi dan bukannya daripada dividen, walaupun OPR naik, dia tak akan jejas kita punya rasa nak buat pembayaran tu. Kenapa Mai? Kenapa Riz? Bila OPR dengan BR naik, dia punya kenaikan tu sebenarnya kalau kita tengok betul-betul, dia tidak sangat, kenaikan tu tak terlalu besar. Tak terlalu besar. Maksudnya dalam kategori mampu lagi lah. Betul. Macam Riz bagi tahu tadi. Yeah. Kalau sekarang sebelum ni bayaran bulan-bulan Tak sampai RM800. betul. Tapi bila OPR naik bayar RM820. Betul. Naik RM20 saja. Bukannya naik sampai RM100, RM150. Tak. Naik dalam RM20, naik dalam RM25. Jadi nasihat saya sekali lagi, kalau nak buat pembiayaan ASB,
buat ikut kadar kemampuan kita. Jangan kita buta-buta ikut cadangan daripada pihak ketiga. Pasal kalau jadi apa-apa, you all yang akan rasa macam terbeban. Kalau ikut strategi yang betul, insya-Allah tak terbeban lah, Riz. Betul. Jadi betul yang Encik Hila kata tadilah, kalau nak ambil ASB financing tu, ikut kemampuan diri sendiri, ikut berapa yang kita mampu bayar ansuran bulanan dia. Jangan terbeban langsung dengan ansuran bulanan, nanti kelak kita pula yang terjerat dengan banyak benda yang nak kena bayar, banyak bertambah lagi komitmen. Ataupun lebih senang kalau tak nak pening-pening, tak nak fikir tentang hutang ni semua, labur secara tunai. Kalau tak mampu nak buat SB financing, labur secara tunai atau buat auto labur terus. Dengan auto labur pun kita boleh disiplinkan diri kita di mana dia akan auto deduct dari akaun kita setiap bulan ya. And kita pun boleh melabur bila-bila masa ikut kemampuan. Tapi apabila kalau kita ambil pembiayaan, ada jumlah tertentu yang kita dah terikat kepada bank yang kita kena bayar setiap bulan. And apa yang akan terjadi lah kan? Katakanlah, kalau orang buat pembiayaan kereta, kalau tak bayar, kereta kena tarik. Kalau buat pembiayaan rumah, kalau tak bayar rumah, tak mampu nak bayar rumah, rumah akan dilelong. Macam mana pula kalau saya buat pembiayaan ASB financing and saya tak mampu nak bayar? Apa akan jadi pada saya? Adakah saya akan move list? Adakah saya yang akan dilelong? Mana satu? Okey. Kena lelong Mai kena lelong. Ramai nak beli ni kalau Mai kena lelong Dia gini Mai. Macam yang Mai bagi tu tadi, bila kita buat pinjaman, kalau kita tak boleh nak buat bayaran, memang betul kita akan dikenakan orang kata apa hukuman lah. Kalau tak boleh bayar kereta, dia pun datang rumah tarik kereta. Kalau tak boleh bayar hutang rumah, dia pun buat foreclosure, buat lelong rumah, pergilah pula kita ke mahkamah ataupun pejabat tanah, kita pun masuk lelong nak beli balik semula rumah kita. Tapi kalau untuk ASB financing, kalaulah kita tak boleh buat bayaran bulan-bulan Mai Riz, apa yang akan berlaku ialah mula-mula kita kena tahu setiap kali kita buat permohonan, baru permohonan. Ni pengalaman saya masa saya bekerja di Bank Negara Malaysia dulu. Saya dulu di Bank Negara Malaysia, bidang saya dalam credit counselling ni lah. Bila kita buat permohonan sahaja, maka nama kita dah ada dah dalam satu senarai yang dipanggil sebagai SIKRIS. Orang semua famous ni, SIKRIS. Dan dalam SIKRIS ni, dia sebenarnya adalah log. Dia adalah log pembayaran kita bulan-bulan. Maksudnya, kalaulah bulan Januari kau bayar, dia pun tulis kosong. Bulan Februari kita pun bayar hutang, dia tulis lagi kosong. Bulan Mac kita tak boleh nak bayar, dia pun tulis 1 situ. Bulan Mac dia tulis 1. Bulan April kita tak boleh nak bayar, dia pun tulis 2 bulan. Bulan 4 tak boleh nak bayar, bulan 4 bulan April. Bulan 5 tak boleh nak bayar, dia pun tulis 3 bulan. Sampailah kita selesaikan semua, katalah bulan 6 kita settlekan semua, baru dia balik jadi kosong. Jadi sekarang ni sama juga dengan untuk pembiayaan ASB financing. Dia adalah bentuk pembiayaan. Riz, Mai, apply saja, mohon saja dengan pihak ejen, pihak bank untuk buat ASB financing. Your name will be registered in SIKRIS. Baru mohon. Bila dah lulus, barulah nama tu naik dalam atas dan dia akan masuk dalam senarai pembayaran. Bila Mai tak boleh nak bayar ASB financing ni tadi, pada bulan pertama, dia tulis 1 bulan Mai. Bulan kedua, 2 bulan. Bulan ketiga, 3 bulan. Maka apa yang berlaku ialah dia akan merosakkan kita punya kredit, dia panggil capability kita. Jadi, bila berlaku macam tu, maksudnya nanti, bila Mai ataupun Riz nak buat permohonan untuk pembiayaan ataupun pinjaman lain, maka pihak bank akan ada rasa ragu-ragu sikit. Akan ada rasa ragu-ragu sikit untuk buat pembiayaan ni tadi. Isu dia ialah, apa yang akan berlaku pada kita kalau nama kita ada dalam SIKRIS ni tadi? Adakah kita akan dikenakan denda oleh mahkamah? Adakah bank akan ambil tindakan denda pada kita? Sebenarnya disebabkan oleh pembiayaan ASB financing ni ialah satu pembiayaan yang dipanggil secured financing ataupun pembiayaan dia panggil bercagar penuh. Jadi bila pembiayaan bercagar penuh ni,
apabila berlaku ketidakupayaan untuk buat pembayaran, bank akan ambil tindakan. Macam mana tu? Selepas 3 bulan ataupun atas SOP bank sendiri, mungkin 6 bulan, bila kita tak mampu untuk buat pembayaran, apa yang berlaku? Bank akan automatik bayar hutang kita tu melalui apa? Melalui pencairan sijil tadi. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, bila tuan-tuan dan puan-puan, Rismai buat pembiayaan ASB, bila kita buat pembiayaan ASB, bukan pinjam kosong. Kita bagi you sijil. Dan sijil ni tadilah dicagarkan kepada pihak bank ni tadi. Dan sebagai cagaran, kalau kalau Mai, tuan-tuan dan puan-puan tak boleh nak buat bayaran, maka sijil ni tadi akan dicairkan, digunakan untuk buat bayaran yang kita tak bayar ni tadi. Katalah Mai buat pinjaman 100,000. Tak boleh nak bayar dah 3 bulan, dia pun cairkan sijil tu. Habis. Kalau ada lebih, barulah dia pulangkan balik lebihan tu tadi kepada daripada Mai. Tapi kalau tak ada lebih, boleh lah. Tak ada. Tapi nama tak kena blacklist lah. That's right. Okey, ada satu soalan daripada kita punya pelabur ya. Dekat sini saya bacakan lah di FB Live ni. Saya bakal berusia 40-an, ni Puan Ida Haryani dari Melaka. Saya bakal berusia 40-an, masih melabur SB financing secara biasa, manual. Nak tanya, pilihan SB financing masih sesuai untuk orang seperti saya atau dah terlambat untuk membuat pembiayaan? Tough ni soalan ni. Okey, good. Puan Ida Haryani Puan Ida Haryani, terima kasihlah atas soalan yang diberikan tadi. Jarang ni dah dapat soalan melalui website ni. Alright. Jadi bila kita bercerita pasal ASB financing, maka kita bercerita tentang pinjaman. Dan bila kita bercerita tentang pinjaman, ingat 3 perkara tu tadi mula-mula. Yang pertama, tulis kemampuan. Yang kedua, kadar faedah. Yang ketiga, tempoh. Right. Jadi sekarang ni, pinjaman ASB dia adalah satu pinjaman berbentuk jangka asas. Jadi bila bentuk jangka asas, dia ada tempoh, dia ada kadar faedah dan dia bergantung pada, macam saya kata tadi, kadar kemampuan. Now, adakah soalan dia di sini ialah adakah sesuai bila saya ni umur 40 tahun tapi saya masih lagi untuk buat SB financing? Puan Ida Haryani kena nilai balik bergantung kepada 3 perkara ataupun 3 poin yang saya tunjuk tadi. Kemampuan. Adakah Puan Ida boleh buat bayaran bulan-bulan? Mampu tak? Ada masalah tak untuk bayar bulan-bulan? Kalau tak ada masalah, jangan buat dulu. Tengok nombor 2. Kadar faedah macam mana sekarang ni? Adakah dengan kadar faedah sekarang ni boleh buat bayaran ataupun boleh kita teruskan bayaran? Jangan buat dulu juga. Tengok juga nombor 3 tadi. Sekarang ni umur aku 40 tahun. Bank bagi buat setakat mana? 40, maksimum dalam 30 tahun. Biasanya lah. Sampai umur 70. Adakah kita selepas sampai umur 70 tahun tadi masih lagi mampu pula? Jadi bila Puan Ida tengok balik 3 poin ni tadi, nilai balik semula, dan Puan Ida setiap soalan ni tadi boleh dijawab dengan jawapan ya, saya mampu, saya boleh. InsyaAllah boleh pergi pada mana-mana bank yang menyediakan perkhidmatan tu tadi. Shop around, jangan terus pergi satu bank saja, shop around. Alright, okey baiklah. Kita terima kasih atas penjelasan tadi. Diharap penonton kita di FB Live dapat penjelasan yang tepat dan mengenai apakah SB financing ni. Okey baiklah, saya akan bacakan soalan kedua daripada saudara Raja Syahrul Nizam. Okey, soalannya begini. Tuan, saya ada buat ASB financing. Dalam masa yang sama, saya simpan dalam ASB secara bulanan. Untung atau tidak, Tuan? Ini yang kita cari orang macam ni. Nasib baik tanya Encik Hilal kan? Jadi soalan dia seulang balik semula. Encik Raja, terima kasih atas soalan diberikan. Soalan Encik Raja tadi, saya buat ASB financing. Tapi saya pun buat juga simpanan dalam ASB secara tunai. Untung ke tidak? Okey, bila kita bercerita pasal untung atau tidak ni, sebenarnya apa yang ada dalam minda dia agak-agaknya, Riz? Apa yang ada dalam minda dia? Okey, apa yang ada dalam minda dia, mungkinlah yang 100,000 yang dia buat tu,
dia sebenarnya mampu nak buat 200,000 Aha. tapi dia takut dia tak mampu bayar bulan-bulan. Okey. So dia ambil 100,000 dulu. Disebabkan dia ada lebihan ekstra yang sepatutnya ada bajet tu digunakan untuk tambah. Dalam SB dia. Bijak. Okey. Oh, kita bijak. Mungkin gitu. Mungkin gitu. Oh, aku pula jadi penanya. Okey, mungkin juga itu yang berlega dalam minda Encik Raja tadi. Tapi mungkin bila kita bercerita pasal untung atau tidak rugi ke buat investment dalam pelaburan secara tunai ataupun buat secara pembiayaan, bagi saya lah yang ada dalam pemikiran ialah dividen yang dapat tu tadi. Boleh tak sebenarnya cover ataupun orang kata apa? Cover. Lebih pada cover. Lebih pada cerita cover dia tu memang tadi. untung. Dia bagus. Betul. Dia buat SB financing, dia simpan That's sendiri right. lagi. Orang macam ni lah memang bagus lah. At least kalau dia nak guna tu pun dia boleh guna sikit ambil daripada simpanan dia tu juga. Jadi kalau bila boleh kita nak reserve kata lah. dalam bentuk sama ada untung atau tidak untung, sekali lagi jawapannya ialah bergantung. Bergantung kepada yang pertama sekali dividen yang dia akan dapat, yang Encik Raja akan dapat setiap tahun dan juga kadar faedah yang akan digunakan ataupun yang dikenakan kepada Encik Raja dalam dia punya ASB financing tu tadi. Jadi kalau dia kata soal jawapan dia ialah bergantunglah. Kalaulah kadar faedah yang diberikan atau yang dikenakan pada Encik Raja tu tadi lebih tinggi daripada dividen yang diberikan, memang tak berapa menguntungkanlah. Tapi alhamdulillah for the past 5 years, for the past 6 years, kadar dividen yang diberikan ataupun yang diedarkan oleh pihak PNB melalui Amanah Saham Malaysia Berhad masih lagi mampu untuk cover kadar faedah yang dikenakan oleh pihak-pihak bank. Dan juga Aris, kita punya buat pengetahuan semua, dividen yang kita berikan for the past 5 years and even again for the past 6 years masih lagi mampu untuk mengalahkan ataupun mengatasi kadar fixed deposit, simpanan tetap dengan pihak bank-bank. Jadi kalau nak tanya saya lah, untung ke tak untung? Kalau secara general, saya kena quote tu, secara general memang untung, tak ada masalah. Okey, baiklah. Alright, kita banyak lagi soalan-soalan yang ada di ruangan komen tersebut, tapi saya nak habiskan satu soalan di sini. Okey, bila Cik Ilai, macam Cik Ilai cakap tadi, ada istilah mengatakan simpan dalam ASB ataupun simpan dalam ASB financing ni tak rugi. Ada juga yang mengambil pendekatan yang mana tak apalah nak buat SB financing, tak apa, nanti dapat dividen, boleh buat keluar rolling, kalau tak cukup pun boleh top up, still lagi tak untung. Still lagi untung, maksudnya walaupun kena top up still lagi untung. Okey, apakah penjelasan Cik Ilyas ni dalam keadaan begini? Okey, Cik Riz, saya ulang balik semua soalan tu tadi. Soalan Cik Riz tu tadi, ada orang kata kalau buat SB financing ni, kalau dapat dividen tak untung pasal kena top up. Betul, dia kena keluarkan. Kena top up pula dah. Lepas tu ada pula yang kata kalau top up pun kena keluar duit sendiri pula, kan? Betul. Jadi sebenarnya dari segi dividen yang diberikan oleh pihak Amanah Saham Malaysia Berhad bergantung kepada pasaran ataupun performance pasaran. Tahu tak sebenarnya macam mana dividen ni diberi oleh pihak ASNB? Okey, Cik dah boleh Kita nak kongsikan tahu kepada tak? semua Bila penonton-penonton pihak kita. ASNB nak keluarkan dividen, dia bukan main petik macam tu ya, teng tak. Dia bergantung kepada tempat di mana kita buat pelaburan tu tadi, di mana untuk ASB ni kebanyakan pelaburan, tempat pelaburan yang kita buat adalah dalam bentuk equity. Maksudnya maksudnya risk, tuan-tuan dan puan, duit yang tuan-tuan dan puan simpan di dalam ASB itu tadi bukan duduk saja. Dia tidak duduk diam-diam saja. Duit ni tadi duduk di dalam stok. Dan bukan secalang-calang stok. Semua blue chip company. Contoh Maybank. Betul. Contoh Pro2. Betul. Contoh UMW Toyota. Semua tu ialah blue chip company. Dan stok-stok ni tadi dia akan perform bergantung kepada keadaan ekonomi semasa. Dan kalau ekonomi bagus, kalau kita punya stok-stok ni tadi perform, maka at the end of the year, kita bolehlah dapatkan dividen hasil daripada performance stok-stok ni tadi. Tapi kalaulah stok-stok ni tadi tidak boleh nak perform, maka dividen masih kita bagi.
since 1997 punya recession pun kita bagi juga tapi tidaklah sebanyak yang kita mungkin harapkan. Pasal apa? Macam yang saya bagi tahu tadi, stok-stok ni tadi dia akan market ni tadi dia akan bagi efek kepada performance stock. Now, masih tidak untung tu macam saya bagi tahu tadi lah, sebenarnya bila kita buat investment, kalau kita buat investment melalui pembiayaan dengan kadar kemampuan kita, sebenarnya tidak rugi. Pasal apa? Dividen masih lagi kita bagi and bayaran bulanan tuan-tuan perempuan masih lagi mengikut kadar kemampuan kita. Rugi ke? Kita mampu nak bayar bulan-bulan dan kita pula akhir tahun dapat dividen. So logik dia sebenarnya tidak rugi. Tak ada istilah rugi. Tidak ada istilah rugi. Alright. Okey Hilal, saya ada dengar tentang takaful takaful dalam ASB Financing ni. So boleh Encik Hilal terangkan lebih lanjut mengenai ASB Financing takaful? Okey. Kalau macam untuk ASNB takaful. Takaful ni sebenarnya bila kita buat ASB Financing, kebanyakan bank dia memerlukan kita untuk ambil satu bentuk perlindungan. Contoh. Kalaulah Mai beli rumah, kalau Mai beli rumah dalam bentuk pembiayaan, Mai pun buatlah contohnya buat mortgage loan dengan bank Maybank contoh. Ya. Jadi selain daripada mohon untuk buat permohonan pinjaman tu tadi, Mai masih lagi kena ambil satu lagi dipanggil takaful, ataupun takaful ni Islamic terms. Dalam konvensional ni dipanggil insurance lah. Jadi Mai masih kena ambil insurance supaya if anything happen to you, rumah tu tadi akan diselesaikan oleh pihak insurance tu tadi, takaful. Sebab itulah kalau masuk Tok Guru saya, dia bagi tahu bila kita buat rumah MRTA, right. Okay. MRTA ni sebenarnya kalau kita beli rumah lah, apa maksud dia? Bila kejap dia tanya kita pula. MRTA, tak apa, saya bagi jawapan, tak payah pening-pening. Jawapan dia lah mati rumah tetap ada. Jadi sebenarnya insurans ataupun takaful yang kita ambil untuk ASB Financing ni tadi, tujuan dia ialah apabila berlaku kematian kepada peminjam ni tadi, what will happen is that takaful will help to cover and clear your debt. So meaning that kalaulah Mai dengan Riz buatlah pembiayaan tadi RM100,000 tuan-tuan dan puan, dan kita ambil pula takaful katalah 75% of amount yang kita buat simpanan tu tadi. Jadi if anything happen, 75% daripada kita punya pinjaman tu tadi akan dibantu selesaikan oleh pihak takaful. Tapi Mai, Riz, hati-hati. Dia ada catch dia dekat situ. Bila kita pergi berjumpa dengan pihak ejen, katalah sekarang ni tuan-tuan dan puan nak buat pinjaman sebanyak RM200,000. Daripada RM200,000 ni tadi, mungkin kena ambil dipanggil takaful untuk cover insurance atau untuk cover pinjaman tadi. Dia ada dia punya pengiraan. Dan mungkin untuk premium yang pertama RM8,000 contohnya. RM8,000. Bila kita buat pembiayaan nanti, pihak bank dia tidak akan buat permohonan atas RM200,000 saja. Tak. Dia akan buat pembiayaan permohonan dalam RM208,000 termasuk dengan takaful. Maksudnya RM8,000 tu untuk takaful punya coverage. Betul. Okay. Jadi kalaulah sepatutnya contoh bayar bulan-bulan atas RM200,000, kita sepatutnya bayar bulan-bulan cuma RM800 saja. Tapi disebabkan kita dah termasuk dengan takaful tu tadi, instead of kita bayar RM800, kita mungkin kena bayar RM900. Tapi dividen masih lagi atas RM200,000, bukannya RM208,000. Jadi hati-hati. That's a catch. Alright. So untuk pemahamannya, apabila buat SB Financing RM200,000, anda ambil perlindungan takaful, kena top up lagi RM8,000 untuk takaful tersebut. Ya, betul kan Cik Ilan? Okey Cik Ilan, ada juga yang bertanya, perlu ke saya nak ambil takaful ni? Boleh tak saya nak ambil SB Financing, saya tak nak buat takaful? Boleh tak Cik Ilan? Okay, good question. Soalan Riz tadi ialah perlu ke takaful ni sebenarnya? Ya. Betul tak Riz? Now, sebagai seorang orang kata apa? Perancang kewangan. Perancang kewangan yang baik, awak mesti ada 3 perkara.
you must have 3 perkara. Yang pertama, dia panggil accumulation punya knowledge. Macam mana kita nak tambahkan kita punya kekayaan ataupun harta kita. Yang kedua, kita kena ada macam mana nak protect harta kita pula. Macam mana kita nak protect harta kita pula, protection. Dan yang ketiga, yang jarang sangat orang nak ambil tahu ialah if anything happen to me, macam mana kita nak distribute. Macam mana kita nak distribute harta-harta kita yang tadi. Berbalik kepada perlu ke tak perlu kita ambil takaful. Ingat tadi saya cakap apa? Yang pertama accumulation, yang kedua kena ada protection, dan yang ketiga kena ada distribution. APD, alif pa dal. Jadi kena tahu 3 benda ni. Berbalik pada soalan tu tadi, perlu ke kita nak ambil takaful ni tadi? Takaful ni macam saya bagi tahu tadi, tujuan dia ialah apabila berlaku sesuatu pada kita, dia akan bantu. Syarikat takaful akan bantu selesaikan hutang-hutang kita ni tadi. Dan bila syarikat takaful yang bantu untuk selesaikan hutang-hutang ni tadi, tuan-tuan dan puan-puan, waris dah jadi apa-apa dah. Waris dah tak perlu dah untuk buat tolong bayar bulan-bulan. Tak perlu dah. Oh, maksudnya berlaku apa-apa terhadap pemegang unit, peminjam ASB financing. So pewaris tak perlu sambung. Tak perlu sambung. Bayar. Kalau macam katakanlah kita ambil contoh suami isteri beli rumah kan. Betul. Si suami meninggal. Si suami ambil insurans separuh. Bermakna separuh lagi isteri kena sambung bayar, betul? Isteri lah pula kena sambung bayarnya. Jadi kalau dengan adanya takaful untuk pembiayaan ASB ni tadi, apa yang berlaku kalaulah dia ambil RM200,000 dan takaful ni tadi contoh 100% coverage, if anything happens kepada peminjam ni tadi, kematian, maka duit ni tadi akan diselesaikan oleh pihak takaful, and the beauty of it, waris akan dapat buat tuntutan untuk the whole amount of 200,000. Betul, saya pun ada customer yang baru saja, baru-baru ni malang tak berbau lah, na'udzubillahi min zalik, berlaku kematian, baru ambil ASB financing beberapa bulan, and ayahnya datang untuk tanya macam mana nak tuntut semua. Alhamdulillah dapat tuntut. Betul, pasal dia meninggalkan sesuatu untuk ahli keluarga. Penting yang sebenarnya nak ambil takaful dalam ASB financing ni. Tapi Mai, saya nak bagi tahu, kalau dah dia tak ambil takaful. Okey. Kalaulah tak ambil takaful ni tadi, dia ada buat pembiayaan ASB dan berlaku dia meninggal sebelum dia berjaya menyelesaikan pembiayaan ASB ni tadi. Apa yang berlaku bila waris buat laporan kematian tadi kepada pihak bank, bank pun akan cakap okey, settle. Dia akan gunakan sijil tu tadi untuk selesaikan hutang. So, katalah sekarang ni, baki hutang masih ada lagi dan dia buat bayaran, baki katalah buat RM200,000, tapi sijil tu tadi cuma boleh bayar, katalah pembayaran apa semua tu, tolak-tolak, tinggal RM50,000. Jadi RM50,000 sajalah yang waris akan dapat. Berbanding dengan kalaulah dia ambil takaful, pihak takaful yang selesaikan hutang tu tadi, ataupun selesaikan pembiayaan tu tadi, maka waris akan dapat the whole amount, RM200,000 tu tadi. That's the beauty of it. That's right. Okay. Itu kena ambil takaful. Encik Hilal, kita ada satu lagi soalan dari pelabur mengenai pengiraan dividen. Terima kasih untuk kiraan dividen. So dia tanya tentang pengiraan dividen tu tuan. Ada yang kata ASB ambil baki terendah bulanan. Ya atau tidak? Separuh betul. Nama siapa tu? Nama dia? Sama juga Encik Raja Syarul. Encik Raja. Terima kasih Encik Raja, banyak bagi tumpuan kat kita malam ni. Jadi kalau macam untuk pengiraan dividen ni tadi, jawapan ataupun andaian Encik Raja tu tadi separuh betul. Betul, tapi baru separuh. Memang kita ambil baki minimum, tapi bukan baki minimum bulan satu je. Setiap bulan tu tadi. Dia panggil, yang penuhnya ialah jumlah baki minimum setiap bulan. Maksudnya kita total upkan ataupun kita jumlahkan setiap baki minimum pada tiap bulan tu tadi, dan kita darabkan dengan kadar faedah yang kita dapat tu lah. Kalaulah, tapi katalah pelaburan tu tadi bermula di tengah-tengah tahun. Sebagai contoh tuan-tuan dan puan, Mai, Cik Raja, kita mulakan pelaburan tu tadi pada bulan 6. Kita pun masuk duit RM100 pada bulan 6.
bulan 6 tu tadi masih belum lagi dikira dividen. Dia akan kira bulan berapa? Dia akan kira bulan 7. Nah, jadi maksudnya if kita continue buat bayaran bulanan ataupun kita buat investment setiap bulan secara ansuran tunai-tunai bulan-bulan tu, kita buatlah bulan 6 kita bagi RM100, bulan 7 masuk RM100. Jadi sampai bulan 12 kita masuk lagi RM100. Sepatutnya total up ialah 12 bulan, 6 bulan kita buat investment. Tapi sebabkan bulan 6 nanti tak kira, maka dia ambil atas 5 bulan sahaja. So pengiraan dia ialah jumlah baki minimum setiap bulan ni tadi kita akan bahagi dulu. Bahagi dulu dengan 12, darabkan dengan bulan yang dibuat pelaburan tadi iaitu 5 bulan dan kita darabkan pula dengan kadar dividen yang kita isytiharkan tadi. Itu adalah dividen dia. Nanti sepatutnya benda ni senang nak lukis. Kalau lukis betul. lagi nampak. Nak Lagi cakap macam ni susah nampak. sikit. Harapnya Encik Raja Sharul Nizam dapat fahamlah tentang pengiraan dividen itu tadi. Okey, baiklah. Masa pun dah tak lama lagi. Tapi kita ada satu lagi soalan last untuk Cik Hilal. Okey, kita dah ceritakan semua pasal ASB financing, ASB simpan sendiri. Sudah pelbagai tip yang telah diberikan. Soalan last, orang kata soalan cepat-cepat last je orang nak tahu. Satu je nak tahu. Untung simpan sendiri ke untung simpan ASB financing? Short dan padat. Mana satu? Betul. Cash ke atau SB financing? Yes, okey. Pasal kena jawab soalan ni. Pasal kita nak memangkah. Pasal kita nak pangkah. Sama ada nak pangkah ASB financing ataupun kita nak pangkah ASB secara tunai. Jadi sebelum nak memangkah kena tahu mana yang untung. Untung buat pelaburan melalui ASB financing ataupun untung buat pelaburan melalui tunai. Macam yang saya beritahu tadi, dua strategi pelaburan ni betul. Kalau boleh saya kembangkan sikit. Kalau kita buat pelaburan secara pembiayaan, apa yang berlaku ialah kita tarik nilai hadapan, kita tarik sekarang. Sebagai contoh, tuan-tuan dan puan-puan. Dulu, RM50 penuh Troli. Ya. Tapi sekarang ni, RM50 cuma boleh beli Plastik, cik. bukan plastik kecil, Alright. minyak. Mesti tak nak beli minyak ni. Minyak satu botol je 5 liter. Alright. Jadi sekarang ni apa yang berlaku kalau kita buat ASB pembiayaan, nilai yang sepatutnya kita boleh dapat 10 tahun akan datang, kita tarik dia sekarang ni Riz. Meaning that if you make 100,000 of ASB financing, you akan dapat dividen yang you sepatutnya tunggu untuk 10 tahun akan datang sekarang. So meaning that RM50,000, katalah kita buat RM100,000, kita dapat dividen RM5,000 atas RM100,000 tadi. Contoh. RM5,000 sekarang ni dengan RM5,000 10 akan datang. Riz dengan Mai nak pilih yang mana? Akan datang. Akan datang ke sekarang? RM5,000 akan datang ke RM5,000 sekarang? Ni Mai nak duit sekarang ke? RM5,000 sekarang. sekarang. Pasal apa? You will never know macam mana RM5,000 10 tahun akan datang akan bernilai. RM5,000 sekarang ni nilai dia $1 today will not be the same as $1 tomorrow. Itu kalau kita buat ASB financing. Tetapi kalaulah kita buat ASB dalam bentuk tunai, of course kita akan buang satu benda yang kita tak nak, iaitu cost of investment. Betul. Apa dia cost of investment tu tadi? Interest. Betul. Kalau kita buat pelaburan secara tunai, mana ada interest? Kita simpan sendiri seorang-seorang, senyap-senyap kita simpan, no interest. Right? Jadi kos tidak ada. Bila kos tidak ada, maka kita akan dapat untung bersih. But again, macam yang saya nak tekankan tadi, bergantung kepada objektif kita tadi dalam pelaburan. Kalau objektif kita dalam pelaburan tu tadi adalah untuk mendapat nilai yang lebih cepat, value of investment yang lebih cepat, mungkin kita nak memilih buat ASB dalam bentuk pelaburan pembiayaan. Tapi kalau kita slow and steady dan kita nak dapat pelaburan tanpa ada kos, kita boleh buat pelaburan secara tunai. Jadi mana lebih untung? Again, bergantung kepada kita punya objektif dalam pelaburan tu tadi, Mai. Setuju. Ya, setuju. Okey, baiklah. Kita pun dah mengupas pelbagai isu dan diharap semua permasalahan ataupun pertanyaan yang keliru sebelum ni nak tahu mana lagi untung. Cik Hilal dah terangkan semua sekali dah. Diharap semua tip-tip ni boleh membantu anda membuat keputusan yang lebih bijak. Okey, Mai. Sebelum kita mengakhiri majlis kita pada malam ni, Amai ada apa-apa nak pesan
kepada penonton-penonton kita ataupun pengunjung-pengunjung kita? Ya, buatlah pilihan yang bijak sama ada ASB ataupun ASB Financing, tak kisah. Janji anda melabur bermula pada hari ini. Kalau tak melabur hari ini, itu yang rugi, okey? Bila nak dapat untung? Sekarang. Sekaranglah anda kena mula melabur. Tak kisah sama ada nak simpan sendiri atau financing, terpulang kepada objektif anda sendiri. Yang penting anda mula menyimpan dan mula melabur. Ya, Cik Hilal ada kata-kata terakhir kepada pengunjung dan penonton-penonton kita? Jadi terima kasih sekali lagi lah saya ucapkan kepada rodong-rodong kita kat Kuantan ni kerana memberi perhatian pada malam ni, sama ada di dalam Kuantan City Mall sendiri dan juga di dalam kita punya web live. Terima kasih banyak-banyak. Betul. Jadi haraplah sahabat-sahabat rodong-rodong semua boleh buat pilihan yang bijak. Pilihan yang bijak tu ke dalam pelaburan tak lain tak bukan ialah dengan buat pelaburan di ASNB. Ya, terima kasih Cik Hilal dengan perkongsian malam ni. Alright, diingatkan kepada semua pengunjung-pengunjung dan juga penonton-penonton di Facebook Sembang-Sembang Live, kami akan berada di sini, berkampung di sini selama 2 hari sehingga jam 10 malam esok. Dan diingatkan kepada pelabur-pelabur yang tak sempat hari biasa nak datang buka akaun anak, yang nak update info, jangan risau. Esok anda boleh datang sini untuk update info, untuk kemaskini maklumat ataupun buka akaun. Dan diingatkan lagi sekali, esok kita ada persembahan daripada artis terkenal iaitu kita ada daripada Joey BPR dan juga Bagio bermula pada jam 3 petang esok. So, jomlah beramai ke Kuantan City Mall. Saya sudahi malam ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi. Esok. Bye-bye.